Thank you semua kepada Coach Sharif and Coach Diana for your last sharing. Thank you Coach Diana for host CTD tadi. Okay, jom sama-sama boleh tak kita invite semua coach-coach kita dulu untuk masuk ke WC sebelum kita mula. Okay, kita dah ada 135 participants. Okay, so good morning semua kan. Comel kan, tudung sama. So itulah menyambung dengan topik hari ni kan, pentingnya ada support group. So kita dah pakai tudung sama. Okay, so yeah, support each other. Okay, sekejap Okay, boleh invite semua dulu. Okay, jom kita boleh invite. Okay, so sementara kita nak tunggu yang lain. Okay, boleh tak saya tahu kat sini siapa yang first time join program? Ni dia adalah new coaching. First time join program. Boleh tak? Boleh tak share? Ataupun siapa yang belum lagi join program? Boleh tak share sikit dekat chat? Okay, siapa kat sini yang first time? Okay, first time join OBC ke? First time join program? Dia adalah new coaching. Boleh tak share sikit? Okay, ada tak yang first time? Wow, Siti Atika, saya baru. Okay, welcome Siti Atika. Okay, so lagi ada tak? Ada tak lagi yang first time? Wow, Khairul Nazrin, first time join program. Wow, congratulations, welcome. Okay, so ada lagi tak? Oh, Fatin Syuhada. Okay, first time. Ruzana Abu Nasir, first time join OBC. Welcome. Okay, Nur Syamsuryati, first time. Wow. Okay. So, welcome semua. Nora Nordin, first time ya ke? Okay, so Rabia Hakim, first time. Congratulations. Kan. Okay, so kita baru je hari ni masuk hari yang kedua kan. Day 2 dalam program. So kita nak buat topik hari ni, kenapa pentingnya konsisten dan kenapa penting sangat support group. Mungkin sebelum ni kita selalu diet seorang-seorang kan, tapi kenapa penting kena ada support group bila kita nak turunkan berat badan. Okay, alright, so siapa dah ready hari ni? Kita nak mulakan kita punya OBC, boleh komen, saya ready. Okay, cuba komen sikit. Wow, ramai dah ready kan? Saya ready. Okay, so sangat love your energy. Okay, tahniah. First of all, boleh tak bagi tepukan yang paling gemuruh kepada diri anda? Congratulations. Hari Isnin, pagi Isnin ni. Tak ada Monday Blues kan? Ada yang ada yang dekat luar sana mungkin Monday Blues nak pergi kerja kan, rasa macam dah cuti 2 hari kan, nak start balik ke kerja. Ada yang anak-anak baru start sekolah, tapi anda orang yang sangat amazing, anda berada dalam circle yang positif pagi ni. So tanya kepada anda semua, congratulations, anda semua sangat hebat. Okay, alright, so okay, jom. Okay, so kalau dah ready, okay, so kita nak memperkenalkan diri kita dulu. Siapakah host-host OBC anda pada hari ini? So saya akan share saya punya slide sendiri. Okay, so saya akan share dulu. Okay, so kejap Okay, so saya akan share saya punya slide. Okay, siapa nampak saya punya slide boleh komen. Nampak? Okay, nampak ke? Alright, okay, so thank you so much. Okay, alright, so sebelum saya buka gambar kami, boleh tak? Bila saya buka dia terus komen, wow, kan kasih semangat sikit kita nak share. Okay, so 1, 2, 3. Wow! Wow! Okay, so ini adalah testimoni saya. Okay, so saya umur 26 tahun ini. Okay, so saya ada 2 orang anak. Okay, sebelum pregnancy, kalau tengok gambar yang paling kiri sekali, tu bukan gambar makcik saya ke, bukan gambar nenek saya ke, tu gambar saya. Tapi masa tu baru umur saya di bangku sekolah, tapi dah nampak macam acik-acik. Kenapa? Sebab pipi dan double chin. Kan, yes, geng pipi pow kan.
kan. Geng pipi pau juga ni. So kecil-kecil dulu, dulu masa muda kita tak ada ilmu pemakanan. So memang kurus tapi berat saya 52 kg tapi peha saya besar, saiz luar jeans saya 30. Okey, 30 saiz luar jeans dan kalau ambil gambar dari atas memang nampak macam tembam sebab pipi. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu pemakanan yang betul. Wow, nampak macam belum kahwin. Lepas ni kena dengar dulu testimoni saya punya partner hari ni. Lagi baby face, lagi nampak macam belum kahwin. Okay, so Alhamdulillah dengan amalkan pemakanan yang betul dan amalkan pemakanan yang sihat, berat saya maintain 52 kg tapi saya turunkan lemak dan saya naikkan muscle. Maksudnya, kenapa tak dengar? Okay, yang lain boleh dengar saya kan? Okay, kalau tak dengar boleh connect dengan audio. Okay? Okay, so thank you Nadira Nazri. Okay, so waktu saya betulkan pemakanan saya. Okay, berat saya maintain 52 kg tapi saya turunkan lemak saya naikkan muscle. Maksudnya saya jadi lebih lean. Seluar saya dari saiz 30 ke saiz 25 walaupun berat yang sama. Okay, so kalau ada kawan-kawan anda dekat sana yang nampak macam kurus tapi dia tak ada pemakanan yang sihat, boleh bantu dia melalui pemakanan yang sihat. So Alhamdulillah, now saya dah berada dalam online coaching ni ataupun consume this nutrition for 14 years tahun ni, Alhamdulillah. Dan saya turun 10 kg for each pregnancy. So siapa nak kat sini walaupun dah beranak banyak tapi tetap macam anak dara? Siapa nak begitu? Saya. Okay, so itu story tentang saya, bagaimana saya bermula. Okay, so siapa nak dengar story tentang saya punya partner hari ni? Kalau tengok muka dia lagi baby face. Yes, saya dah consume 14 years. Alhamdulillah. Okay, so kalau tengok partner saya ni lagi baby face. Kalau tengok macam budak SPM. Nasib SPM bukan UPSR kan. So, jadi tengok. So, kalau nak tahu, nak tengok gambar virus sebenar, boleh tak? Lagi sekali, kita kira sampai 3 and then semua orang cakap, wow! Okay, so 1, 2, 3. Wow! Okay. So saya pula share pasal saya punya testimoni yang gambar apa? Yang masa saya baju hijau tu, memang masa tu anak dara lagi, umur baru berapa masa tu? 27 kot. Masa 27 tapi orang tengok macam dah mak-mak kan, macam dah tengah pregnant. Rasa macam dah slim habis dah kurus habis kan, dah cun gila lah. Tapi sebenarnya orang bila tengok balik gambar sendiri kata, ya Allah, kakak saya tanya, ni gambar pregnant 5 bulan ke? Padahal tahu adik dia belum kahwin kan. Lepas tu bila saya dah join support group, saya dah tahu cara pemakanan yang sihat. Sebab sebelum ni masa yang baju hijau tu memang jenis saya sampai sekarang pun jenis suka makan, tapi masa tu dia macam tak tahu cara kan. Dia macam makan pagi makan banyak, lepas tu bila pagi tu makan berat, dia macam cepat lapar, tengah hari tu makan lagi banyak. Lepas tu sampai ke sudah lah, sampai ke malam setiap hari macam tu, benda tu berulang setiap hari, jadi habit. Lama-lama tak sedar, walaupun nampak macam berat, tak berat sangat, tapi badan macam tak tahulah nak kata apa. Memang macam tengok gambar sendiri baru tersedar. Kalau tak tengok gambar tu tak rasa pun dah slim dah kan. And then bila yang gambar yang sebelah yang pakai tudung hitam tu, yang sebelah kanan, saya dah gambar kiranya dah anak seorang. Anak pun dah macam kira dah pernah beranak. Tapi rasanya lagi nampak muda pada gambar yang asal tu kan, gambar yang sebelum masa muda tu kan. So saya pun jadi pipi pau juga bila dah gambar yang tudung biru yang belah sana tu, muka makin menguncup. Daripada yang pada kembang tu jadi kuncup sikit. So yang best ada support group, kita dah tahu, kita ada kawan yang boleh bagi tahu macam kau kena makan macam ni, kau kena makan macam tu. Walaupun ada support group untuk geng makan juga, tapi dalam masa yang sama kita boleh turun berat walaupun makan, tapi boleh turun berat. Okay, so pas balik pada Coach Azhar. Kan, so best ke best, orang yang suka makan pun boleh turun berat badan. Okay, so kalau nak tahu rahsia Coach Virus ni, betul macam Coach Nina cakap, jangan tak bagi dia makan karbo. Kalau tak bagi dia makan karbo yang cukup, dia akan jadi Hulk. Okay, so rahsia nak jaga virus, bagi makan nasi banyak. Tapi best ke best, bila kita ada pemakanan yang betul, kita ada ilmu yang betul, walaupun kita suka makan nasi ke, kita ni jenis yang makan karbo ke, kita memang suka
suka makan tapi kita still siapa nak boleh makan dan boleh turun berat badan, boleh komen saya nak. Selalunya bila kita turun berat badan kita kena diet kan. Actually bukan diet tapi ubah pemakanan yang lebih sihat. Okay, alright, so boleh komen dulu. Okay, sekejap. Alright. Okay, so thank you semua. So ramai yang nak kan. So actually boleh dengan pemakanan yang betul boleh sangat-sangat dengan ilmu yang betul. Okay. So hari ni saya nak share sikit the power of consistency. So bila kita dah start program, kita dah excited kan. Siapa yang kat sini excited gila bila nak mula program? Biasa hari pertama, hari kedua, minggu pertama ni rasa macam excited gila nak start program kan. So the power of consistency. So kadang-kadang saya punya pengalaman sendiri as 8 tahun jadi coach, bila mostly coach minggu pertama sangat semangat. Lepas tu minggu kedua kadang-kadang ada yang macam dah start slow sikit semangat dia kan. Minggu ketiga ada yang macam tiba-tiba hilang dari radar kan. So hari ni kita nak share the power of consistency sebab saya percaya orang yang hadir hari ni untuk OBC hari ni, anda orang yang serius dan anda orang yang komit kepada result anda. So saya percaya anda orang yang betul-betul nak dapatkan berideal. So hari ni kita nak share the power of consistency. Okay, so untuk kita nak create long lasting habit, okay, minimum kita perlukan 66 hari. Boleh tak komen dekat chat? Minimum kita kena konsisten 66 hari. Okay. So kita nak betulkan dulu mindset kita sebelum kita nak betul-betul mulakan program kita. Okay, kita nak betul-betul ada mindset yang betul. Sebelum kita nak nak long lasting habit, kita nak create long lasting habit. Okay, so boleh tak komen? So minimum perlukan 66 hari. Okay. So kenapa 66 hari? Sebab kita ada phase. Yes, 66 hari. Fokus. Yes, bomb fast. Minimum perlukan 66 hari. Thank you Intan Shazrin. Thank you Liza. Yes, minimum konsisten 66 hari. Yes, Diana. Minimum 66 hari. Yes, double 6. Thank you Noralis. Thank you Azmin. Thank you Ida. Thank you Amira. Thank you Coach Nuzul. Thank you Ika. Yes, minimum 66 hari. Okay, so walaupun anda berada dalam program, ada yang first time tadi dalam program kan, ada yang senior dalam program. Okay, so fokus anda perlukan at least 66 hari. Okay, so anda perlukan at least 66 hari untuk betul-betul konsisten. Alright, okay, so next. Okay, so kenapa 66 hari? Jom kita tengok fasa pertama. 22 hari yang pertama, which is group coaching yang pertama. 22 hari pertama, which is the destruction phase. Cuba komen sikit. Destruction phase. Okay. Okay, waktu ni adalah waktu kita nak destroy habit lama. Habit lama kita macam mana dulu? Habit lama yang suka makan malam, habit lama yang suka makan manis, habit lama yang suka kudak-kudak kan. So ada tak kat sini apakah habit lama anda yang anda nak musnahkan, yang nak destroy? Boleh tak komen? Macam saya suka makan sikit tapi saya banyak. Macam maksudnya saya suka kudak-kudak, saya suka makan keripik lah, saya suka makan pukul 12 pagi. Okay, alright. So suka makan nasi lemak, suka makan bihun sup, suka makan ayam KFC, suka makan donat. So macam saya pun sama. Habit saya suka makan manis-manis. Kadang-kadang lepas makan nasi tu mesti nak cari something yang manis. Kan? Suka makan nasi kandar malam-malam. Wow, nasi kandar sedapnya. Suka makan fast food. Okay, macam Coach Fairuz, apa Coach Fairuz punya habit? Selain suka makan nasi. Macam saya suka makan dessert. Dessert juga. So memang kami geng dessert ya. So memang suka makan dessert kan. Lagi suka makan ikan goreng. Pantang nampak makanan depan mata. Suka cari snack lepas pukul 8 malam. Okay. Nak tinggalkan nasi lemak dan roti canai masa sarapan. Wow, dulu hari-hari. Suka makan kek coklat. Suka buat kek and makan kek. Kan suka cari pasal. Tiba kan. Suka cari pasal macam nak salah topik tu hari ni.
boring. So first thing first, kita kena aware dulu. Sebelum kita nak musnahkan habit lama kita, kita kena aware lah apa habit-habit lama kita. Kalau kita pun tak tahu apa habit lama kita, macam mana kita nak destroy habit tu kan? So macam saya sendiri, saya tahu saya memang suka makan manis, saya suka minum teh susu, makan tengah malam kan, walaupun tak lapar, suka makan jajan, yes. So benda tu adalah normal. Ramai juga orang yang ada habit macam tu because of mungkin culture kita kan. So bila kita nak destroy, suka tidur lambat dan makan Maggi, sedap kan makan Maggi, lagi-lagi time student kan, suka sangat makan Maggi. So bila kita nak destroy, so kita kena kenal dulu apakah habit-habit yang kita nak destroy tu. Okay, so bila kita dah kenal habit-habit kita, barulah kita akan destroy. Okay, so 22 hari yang pertama ni adalah waktu untuk kita memang nak keluar daripada comfort zone. Okay, waktu ni normal sangat bila kita rasa nak give up. Normal, it's not sangat-sangat normal untuk kita rasa nak give up. Okay, sebab apa? Sebab waktu ni otak kita tengah berperang. Berperang apa tu kan? Okay, so otak kita ni dia suka berada dalam comfort zone. Sebab apa? Sebab apa yang kita buat sekarang dia tahu akan menjamin kita keselamatan lah. Otak kita ni dia macam overprotective. Okay, so dia macam suka nak overprotective. Kan? Hari ketiga pun dah rasa nak give up kan, jauh lagi perjalanan ni. So otak kita ni dia suka berada, dia macam jadi guard lah, dia suka jadi overprotective. Okay, dia takut untuk kita buat sesuatu yang luar daripada apa kebiasaan kita, sebab dia tak tahu sama ada yang kita buat tu selamat atau tak selamat. Padahal apa yang kita buat sekarang ni pun in long term wise tak selamat untuk kita kan, tapi dia takut untuk kita mencuba perkara yang baru. That's why bila kita nak mulakan sesuatu yang baru, kita nak keluar daripada comfort zone kita, otak kita ni dia macam bercelaru, dia kata macam kenapa kau tak makan ni, kenapa mana dessert ni, nanti macam itulah, dia macam gelisah sebab kita tak dapat apa yang kita selalu makan. Okay, kita tak dapat apa yang kita selalu buat. Okay, so that's why kita akan rasa macam nak give up sangat-sangat, kita akan rasa macam penat. Sebab apa? Otak kita tengah berperang. Okay, so it's normal. Kita yang tahu benda tu bagus untuk kita kan. So it's normal untuk kita rasa macam penat, kita rasa macam nak give up. Yes, memang kita akan rasa exhausted. Okay, untuk 22 hari pertama kita normal, kita akan rasa exhausted sebab kita nak buat benda yang baru, kita nak keluar daripada comfort zone kita nak destroy habit lama yang mungkin macam tadi kan, ada orang kata makan nasi lemak dan roti canai hari-hari. So bayangkan, kita contohlah macam saya dah 26 tahun hidup kan, mungkinlah 20 tahun hidup saya makan roti canai, mungkin saya akan makan roti canai dan juga mungkin saya akan makan saya akan makan nasi lemak tu hari-hari. So bayangkan selama 20 tahun saya dah buat benda tu. So sekarang ni kita nak destroy habit sendiri, so memang akan ambil masa sikit. Sebab apa? Otak kita akan mencari mana nasi lemak aku, mana roti canai aku, macam tu. Okay, so it's normal untuk kita rasa penat. It's normal. Over betul lah otak ni kan. Okay, itulah memang defense mechanism. Defense mechanism yang Allah cipta untuk kita. Okay, tapi benda tu kita boleh ubah sebab otak kita ni dia bias sikit. Dia bias because dia nak protect kita, dia tak nak kita keluar daripada comfort zone sebab dia tak tahu sama ada comfort zone tu bagus ke tak bagus kan. So sebab tu dia nak, kalau boleh kita duduk je di mana kita sekarang. Okay, so it's normal. Okay, so cuba tak, it's normal untuk rasa penat. It's normal. Okay, so macam it's normal. So apa yang anda rasa sekarang ni, it's normal. Mungkin minggu pertama anda rasa excited, anda rasa semangat, tapi start minggu kedua rasa macam okay lah, dah seminggu diet, nak cheat lah sehari, macam tu kan. Okay, yes, hantu laksa kan, hantu makanan bergoreng. Jadinya kena set minda norma baru kan. Macam kita lah norma baru. Dulu masa mula-mula nak kena pakai sanitizer, mula-mula nak pakai mask, kita rasa macam lemasnya lah nak jalan pakai mask ni kan. Kita rasa macam asyik-asyik terlupa nak bawa sanitizer lah apalah, sebab kita rasa macam kita baru, perkara yang baru, norma baru. Okay, alright, so next. Okay, apa tu fasa kedua? So cuba komen. Fasa kedua adalah installation phase. Kita nak install habit baru. So waktu ni tadi kita dah destroy dah habit lama kan. Tadi kita dah destroy habit lama. 22 hari kedua adalah masa untuk kita fokus install habit baru. So mungkin waktu fasa pertama tu kita dah install lah sikit-sikit habit baru, tapi dia more kepada nak fight lah, nak buang habit lama-lama tu. Okay, so bila kedua kita baru nak biasakan, dan fasa kedua ni lah adalah fasa yang lagi mencabar. Sebab apa? Fasa kedua ni lah kita akan rasa macam lagi penat, kita akan rasa macam, and then perasan tak bila fasa kedua ni kita dah start ada result, kita dah start turun sikit-sikit, kita dah start turun 3 kg, 5 kg kan, kita dah start rasa macam ada progress. So bila kita dah start ada progress, mulalah kita akan macam, oh okey lah aku dah turun 5 kg, so hari ni aku nak reward.
Yes, game install kan. So hari ni aku nak reward lah. Kan nak reward, nak makan contohnya lah. Okay, hari ni aku nak reward, hari ni aku nak breakfast roti canai. Kita back kepada kita punya asal kan. So percaya juga saya, okay, so hari ni kita reward, tapi because of kita punya habit yang belum kuat kita install, kita akan macam hari kedua pun kita terkelaut, hari ketiga kelaut, hari keempat kelaut, tahu-tahu je dah naik balik 5 kg hari tu. Siapa yang pernah ada pengalaman macam tu, boleh tak share? Siapa dulu dia pernah macam tu? Tak jumpa pelampung kan? Dah ke laut, tak pernah berenang, tak jumpa pula pelampung. Okay, so waktu installation phase ni adalah kita nak plug something yang kita tak biasa buat, something kita tak pernah buat. So memang kita akan rasa macam penat, memang kita akan rasa macam lagi rasa macam nak give up. Okay, so itu biasa. So kadang-kadang bila kita dah start dapat result, kita dah start rasa comfort. So over rewards kan, kita dah start over rewards. Siapa yang pernah macam tu? Saya memang banyak pengalaman macam tu kan. Okay, so pernah and terus stop diet. Pernah kan, cheat 1 hari, daripada 1 hari ke 1 bulan ke 1 tahun. Kan, so baru je kita start diet sebulan, baru dapat result sikit. Jannah pernah ada pengalaman macam tu, turun naik balik. Lagi-lagi bila diet seorang-seorang. Yes, that's why hari ni kita share kepentingan support group. Kan, okay, so didapati bersalah dah. So bukan Coach Hana seorang bersalah, saya pun bersalah juga kan. Okay, so ramai cheat bertahun-tahun kan, so ramai, it's normal. Okay, so but the best part is phase yang ketiga. Phase yang ketiga adalah phase automatic, which is phase integration. Integration ni adalah phase di mana kita punya rutin tu dah menjadi automatic dah. Ini adalah 22 yang terakhir. Biasanya nak masuk bulan kedua ke bulan ketiga. Waktu ni kita dah rasa macam tak rasa langsung nak minum air manis. Cuba tanya sikit orang-orang yang dah pernah turun banyak-banyak tu. Mesti rasa macam tak adalah, tak teringin sangat lah air manis sekarang. Rasa macam okey je kalau tak ada air manis. Rasa macam okey je tak ada kopi kan. Abang Faz tu dah turun berpuluh-puluh kg tu. Kan dia kata Yeza kan. Setuju. Yes, Kak Ida. Siapa yang kat sini sampai hari ni dah tak minum air manis kan? Okay, Abang Faz boleh tak share berapa kg dah turun dan berapa lama dah dalam program? Boleh tak? Siapa yang dah berjaya dapat result, boleh tak komen dekat chat dan tulis berapa lama dah turun dan berapa lama dah join program? Macam Abang Faz, wow, 33 kg 3 bulan. Wow. Okay, alright. So macam Coach Siti sendiri dah bertahun-tahun dalam program kan, dah tak masuk dah. So Kak Ida 13 kg 4 tahun. Wow. 2 bulan turun 8 kg. Kan 15 kg dah dalam 5 bulan dah maintain 5 tahun. Okey. Baru sebulan dah turun 5.1 kg. Wow. Dah kan macam Coach Nuzul dah tak Coach Nuzul dah tak kisah dah nak minum air manis kan. 15 kg turun 3 kali. Okey, so 3 bulan turun 7.7 kg. So bayangkan 20 kg maintain 3 tahun. So siapa yang first day hari ni ataupun yang first time join OPC, first time join program, cuba anda lihat testimoni yang ada dekat comment chat tu. So bayangkan kalau mereka boleh, anda pun boleh. So walaupun bulan pertama, 22 hari pertama sangat susah, rasa nak give up, rasa macam nak nangis kan. Bulan kedua pun rasa yang sama, rasa macam ya Allah susahnya, rasa macam nak give upnya kan. So 14 kg turun, nak masuk 8 tahun dah maintain. 12 kg 3 bulan. Wow kan, 3 bulan 19 kg. So bayangkan bila anda dah masuk ke integration phase ni, okay, dia dah menjadi automatic. So kita dah rasa macam lebih senang nak turun berat badan sebab kita dah tak rasa macam nak minum air manis. Sebab itulah orang boleh maintain sampai 5 tahun, boleh maintain sampai 8 tahun sebab dia dah masuk integration phase. Maksudnya dah menjadi part of routine kita. So brain kita dah mula kepada inilah comfort zone sekarang. So inilah comfort zone yang baru, habit yang baru. So dia dah lupa dah yang dia cuba nak protect dulu, dia dah lupa dah. Sebab apa? Dia dah jumpa dah habit baru yang dia nak protect. So bila anda minum air manis rasa macam ya Allah manisnya. So sebab apa? Brain kita dah buat kerja nak protect yang baru pula. Okay. Alright, so yes, kan dulu sehari tak dapat minum air manis menggigil, sekarang tak minum langsung pun tak kisah. Yes, sebab shake lagi sedap kan. Alright.
Okay, so kan sama-sama kita kuatkan semangat. So, bila every time anda rasa nak give up, every time rasa macam nak cheat lah, penat lah, rasa macam hari ni, ataupun anda tengah stres kat kerja kan, tengah stres, rasa macam hari ni aku stres, aku deserve nak makan. Kadang kita rasa macam tu kan, ataupun kita rasa macam ya Allah, rasa macam penatnya, rasa macam nak give up ni, rasa macam nantilah sambung diet. Bila kita rasa, every time kita rasa je macam tu, paling penting adalah kita kena self-talk. Cuba komen, self-talk. Okay, self-talk. Nombor satu adalah kita self-talk. Okay, so bila anda rasa nak give up, anda terus cakap dengan diri sendiri, it's okay, is this part of the phase? Okay, it's okay, is just part of the phase. Okay, aku tengah melalui satu fasa dan ini adalah part of the process. Okay, ini hanya proses sahaja. So I can go through it, I am strong, I can do it. So every single day cakap dengan diri sendiri macam tu. Okay, every single day cakap, okay, tak apa, it's normal je untuk aku rasa macam ni. Okay, tak apa, it's process je, it's process je. Just keep on going, just keep on going, just keep on going. Okay, aku boleh buat ni, I am strong. Okay, just cakap macam tu dengan diri sendiri. And yang kedua, first thing first, self-talk. Yang kedua, cari coach yang sentiasa boleh motivate anda. Sebab kalau anda self-talk, tapi kejap lagi ada syaitanir rajim dekat keliling kita kan. Yang ajak makan lah, yang keluar iklan-iklan makan lah kan, yang keluar tiba-tiba kita punya fast food buat burger special. Macam tu kan, tiba-tiba jadi macam tu. Kadang-kadang self-talk tak cukup. Okay, so first thing kita self-talk, second thing, cari mentor. Okay, share dengan mentor anda. Cuba komen. Yang kedua adalah cari mentor. Okay, pergi cari anda punya coach. Share, coach, saya rasa macam penat lah, saya rasa nak give up. Just share dengan your coach. Your coach akan bantu. Sebab your coach ni, dia dah biasa dah. Dia orang yang dah berjaya turun berat badan. So dia tahu. Okay, face-face ni dia tahu, dia faham. Okay, dan yang ketiga adalah topik kita hari ni, cari support group. So that's why penting sangat kita kena ada positive circle. Kita kena ada support group. Okay, so kita nak share hari ni, apakah kepentingan apakah kepentingan support group? So siapa hari ni nak tahu apakah kepentingan support group? Boleh tak komen? Saya nak tahu. Okay. Yes, support group, positive circle. Saya nak tahu kan? Okay. So untuk next topik yang sangat-sangat best ni tentang support group. Kenapa pentingnya support group? In order untuk kita nak capai berat yang ideal, in order untuk kita nak teruskan dalam perjalanan ni, kenapa kita kena ada support group? So saya nak menjemput saya punya baby face coach, Coach Fairuz. Okay, boleh share. Okay, hai semua. Tengok nak buat apa, nak share untuk topik support group ni pun kena ada support group juga di sebelah. Betapa pentingnya support group, bila nak buat sharing pun kena ada support group. So siapa yang dah tahu apa kepentingan support group? Kalau dah tahu saya tak payah share lah kot. Kalau nak tahu cepat dah share siapa nak siapa yang dah memang ada support group sekarang. Kalau yang belum ada, kena cari support group cepat-cepat. So siapa yang dah ada support group boleh type kat chat tu, saya dah ada support group macam tu. Siapa yang tak ada lagi support group? Saya nak bagi support group. Okay, sekejap So semua dah nampak dah slide kat sini? Kalau dah nampak boleh type 888. Oh, semua dah ada support group baru nak bagi free. Bagi extra support group. Okay, so untuk yang dah memang ada support group, tahniah. So siapa yang belum ada support group boleh cepat-cepat cari, sebab bila kita nak turun berat ni memang penting ada support group. Sebab saya sendiri pun kalau tak ada support group, saya pun agak susah lah. Sebab saya selalu dulu masa time saya kerja sebagai macam saya kerja kat office, ada support group untuk geng makan. Dia sampai rajin tau, setiap hari tanya nak nasi lemak lauk apa, dia nak belanja setiap hari, pagi-pagi mesti belanja. Punyalah dia nak support saya makan. Sampailah tu lah jadi, walaupun belum kahwin, badan dah macam mengandung kan. Oh, nak support group dengan saya? Boleh, nanti PM tepi kan. Okay, so dulu masa saya tak ada support group yang positif yang untuk jenis turun berat ni, saya ada support group untuk makan. Sampai memang manager tu hari ada tanya, Fairuz kau nak makan apa? Besok nasi lemak, kau nak lauk apa? Bagi tahu je. Akak belanja. Saya orang belanja, semangat lah, benda free, siapa tak nak kan. So memang hari-hari dia belanja, dia kata macam
Alah kau makan tak gemuk pun. Lepas petang ajak lepak roti canai pula. Lepak mamak. Jom hari petang kita lepak mamak roti canai. Akak belanja. Memang makan free hari-hari. Pagi petang kan. Memang heaven lah masa tu. Lepas tu sampai bagi nasi lemak. Tu dah manager kat office tu dulu kan. Dia memang sangat rajin membelanja sebab dia nak makan lah. Tapi dia macam tak ada gang. Dia ajak saya makan sekali. Tu support group. Kami sama-sama support masing-masing untuk makan macam tu. So bila saya lama-lama saya macam tersedar sendiri, takkanlah hari-hari aku nak ikut je dia ni kan. Makin lama makin gemuk aku. Dia gemuk, tak apalah dia gemuk tapi aku tak nak gemuk macam tu kan. Waktu sendiri macam yang tersepak kan, tersepak muka sendiri macam rasa aku tak boleh macam ni. Lepas tu bila saya dah start cakap dengan dia kan, saya dah menolak, kak tak apalah esok saya dah tak nak dah beli, saya tak nak dah makan nasi lemak pagi-pagi ni kata. Lepas tu dia macam kenapa? Lepas tu sebab saya tukang beli, dan sebab tu dia rajin nak belanja, dia suruh saya belikan, lepas tu dia belanja sekali. Maksud macam tu ada agenda di sebalik itu kan. Udang sebalik mi lah. Udang sebalik mi. Rupanya macam tu. Lepas tu bila besok tu dia minta saya kirimkan, saya belikan dia nasi lemak lagi. Saya kata, kak besok saya dah tak nak dah beli nasi lemak untuk akak. Lepas tu dia kata, kenapa? Saja. Lepas tu dia sentap. Lepas tu dia tak bertegur dengan saya ke beberapa hari jugalah. Macam tu rasa bersalah. Lama tak nak makan nasi lemak pun tak rasa bersalah kan. So bila saya dah jumpa support group yang macam ni, sebab saya memang nak turunkan berat kan. Bila saya jumpa support group yang untuk turunkan berat ni, memang terus macam maksudnya saya boleh tepis lah macam-macam bawang tu kan. Macam-macam bawang tu. So saya lebih, bila kita dah support group ni, benda yang memang paling best sebab kita buat kita jadi lebih disiplin. So bila kita ada support group, kita dalam group tu ada orang yang akan monitor kita punya progress, ada orang monitor kita punya macam mana kita punya result semua kan. Kita takut, kita macam rasa ada orang perhatikan aku, so kita kena disiplin kan, kena follow lah. Dah bayar fee semua, takkan tak nak commit kan. So memang kena nak tak nak disiplin jadinya. Tengok kawan-kawan makan sihat, kita dekat grup takkanlah macam orang lain buat, aku tak buat, macam tak jadi apa pun kan. So kita akan jadi lebih disiplin bila ada support group ni. Lepas tu bila kita tengok orang exercise, kita pun rasa nak exercise. Tengok orang makan sihat, makan sihat. Tengok orang breakfast macam tak skip breakfast, pagi-pagi memang tak tinggal shake tu, kita pun rasa nak minum shake juga kan. Sebab memang kita dalam group yang sama, mission sama, tapi kalau kita tak buat, kita tak disiplin, memang kita tak akan dapat. Orang lain dapat, kita dapat tengok je lah kan. So itu yang kepentingan support group yang pertama. So yang kedua, kita ada platform untuk tukar-tukar idea, tukar kreativiti. Maksudnya kadang-kadang maybe ada kawan-kawan kita yang dalam support group tu yang kreatif, dia tak nak follow meal plan, dia nak buat meal plan dia sendiri. Tapi dia ada cara dia sendiri kan, dia ada resepi sendiri sebab dia rasa dia macam bosan kot, meal plan ni bosan, tapi dia nak makan sihat, so dia buat dia punya version sendiri. So nanti kita boleh tengok dia punya meal tu. So bila kita nampak, kita boleh minta macam mana dia buat ni, boleh tak share resepi. So bila ada support group macam tu lah, kita boleh tukar-tukar idea. Bab nak masak dan makan apa pun boleh je tirukan kawan kan. Kita tak ada idea, kita dah rasa macam tak naklah menu meal plan yang besok ni tak berapa kena dengan teka. So tengok boleh share, minta idea daripada kawan. So kalau kawan-kawan yang macam, kalau jenis orang yang tak tahu nak senaman macam mana kan, tengok kawan boleh tanya dekat grup tu, besok ada cerita apa yang namanya saya yang macam badan macam berat lagi, yang senaman yang macam bukan high impact sangat kan, kawan-kawan yang boleh bagi tahu cara kan. So itu kepentingan yang kedua, kita boleh tukar-tukar idea dengan kreatif. So yang ketiga, sebagai inspirasi, sebab dalam support group tu kan macam ada yang senior yang dah berpengalaman, ada yang memang masing-masing dah ada testimoni sendiri. Untuk newbies yang macam baru join, dia boleh refer pada senior-senior ni. Senior-senior ni memang insya-Allah lah dia tak akan kedekut ilmu lah. Dia kalau dia dah dapat, dia nak juga yang newbies ni dapat juga inspiration dia. Sebab
sebab dia dah lalui semua perjalanan tu kan, dia dah tahu rasa macam mana badan berat, macam mana nak struggle-nya nak turunkan berat tu kan. Bila buat seorang-seorang, insyaAllah dia akan share je. Kalau kita rajin bertanya, insyaAllah senior akan memang akan share dia apa yang dia buat. So ini kalau macam walaupun ada coach, kadang-kadang ada orang yang disegan nak tanya direct dengan coach, so dia akan dia PM tepi senior kan. So senior boleh je, biasanya dia akan jawab. Kalau sebenarnya nak tanya coach tak ada masalah pun, coach tak adalah makan orang ke apa kan. Dia makan nasi je, dia tak boleh kurang karbo je, dia tak makan orang macam tu kan. Lepas tu kalau so kalau cepat-cepatlah, sebab tu kena ada support group cepat-cepat, kena cari kawan-kawan yang positif, yang sentiasa tak kena ikut ilmu, boleh sharing semua kan. Lepas tu kita pun kalau kita ada result pun kita boleh inspirasikan orang, kita boleh inspire orang lain juga. So dekat group tu saling inspirasi dan terinspirasi, ya betul cakap Kak Ifah kan. So itu kepentingan support group yang ketiga. So yang terakhir ada tempat mengadu. So bila tempat mengadu ni kita macam tak sempat rasa down. Kita rasa down je, kita pergi je dekat support group ni. Kita cari semangat balik kat situ. Kita boleh je mengadu, kata macam mana ni kawan-kawan office ni asyik ajak makan je, bila tak nak makan, bila tolak pelawaan tu sentap lah apalah, lepas tu condemn kita kan. Kata teleng kau tu sekejap hari tu kata nak diet ni makan sama je macam tu kan. Hari Senin sekali Senin diet. Hari ni day one hari ni day one sampailah tak day one pun. Sorry. So dekat support group ni kita ada tempat mengadu, kita ada tempat mengadu. Kalau macam dekat support group yang macam positif, dia takkan ada peluang untuk jadi tempat orang nak judge pun. Dia takkan judge kita pun. Macam mana kita down pun dia takkan judge. Dia takkan jadi makcik bawang yang nak mengata kan, nak condemn kita. Biasa dia orang akan lagi support lagi ada. Lepas tu macam kalau kata macam sedih-sedih tu, memang kita tengok kawan-kawan semua dekat situ happy-happy, kita pun rasa sedih tu terus automatik hilang kan. Dia takkan jadi, memang macam takkan sempat nak down lah. Sebab tu kalau kalau macam rasa kena kecam dekat luar masa tengah diet tu, pergilah mengadu dekat coach ke. Kalau tak nak mengadu dekat coach, pergi mengadu dengan senior ataupun kawan-kawan seperjuangan yang lain dekat group tu kan. So masing-masing akan saling support each other. So itu kepentingan support group yang terakhir yang saya nak share. So rasanya hari ni setakat tu je sharing daripada kami. Ada tambah? Okay, so thank you so much Coach Fairuz. Siapa rasa macam banyak dia rasa terinspirasi dan rasa macam wow, betul lah penting sangat support group. Boleh tak komen sikit? Okay, boleh tak komen sikit? Okay, yes, penting sangat support group. Kan penting. Yes, penting sangat-sangat. Okay. Penting sangat-sangat. So kita tak ke laut. 4 hari tak ada support group, naik 1 kg. Wow, kan. Penting sangat support group. Yes. Kan, supaya tak ke laut. Betul? Okay. So kita dah tahu dah tadi Coach Fairuz dah share 4 benda. Kan. Yang pertama tadi apa? Cuba komen sikit. Yang pertama apa? Cuba komen sikit tadi. Yang pertama adalah kita akan lebih disiplin. Yang kedua kita boleh tukar idea kan, kita lebih kreatif. Yang ketiga adalah kita akan inspirasi dan senang terinspirasi. Coach Liza pula. Liza dah tulis dah semua kan. Yang keempat adalah tempat mengadu. Kita ada tempat mengadu kan. Okay. So ini bukan sahaja berlaku kepada kami. Okay. Bukan kami sahaja yang berjaya turun berat melalui support group ni. Tapi saya nak invite seorang jejaka tampan. Beliau tadi dah share kan dia punya result. Beliau dah share result beliau dekat comment chat tadi, 33 kg dalam masa 3 bulan guys. So siapa nak saya nak jemput jejaka handsome ni, jejaka yang tampan ni, nak share sikit kepentingan support group dan bagaimana support group boleh membantu beliau untuk turunkan 33 kg. Siapa nak cuba komen dulu. Kalau tak nak saya tak jemput lah. Kan nak. Okay, so komen dulu. Yes nak. Okay.
So kita nak share, kita nak ada third party voice. Betul ke support group ni boleh bantu turunkan berat badan kan? So jom kita dengar daripada result yang lagi awesome. 33 kg dalam 3 bulan. Okay. So saya nak menjemput jejaka handsome dan tampan Bamfas. Okay, boleh tak share sikit your testimony? Assalamualaikum. Dengar? Terkejut sebenarnya. Saya just ada masa pagi ni untuk work from home dan saya ambil masa untuk mendengar selepas tadabbur Quran masuk kelas yang ada pagi ni lah. Alhamdulillah. Saya boleh share slide saya ke? Kalau saya boleh. Saya akan jadikan co-host sekejap. Okay, Kak Yat boleh jadikan co-host? Boleh jadikan Bamfas co-host? Alamak. Okay. Okay, done. Okay, boleh share slide. Unmute kan? Okay, sorry. Saya punya slide dalam laptop lagi satu. Laptop personal saya. Buat pagi ni saya just saya boleh story lah apa yang berlaku dalam tempoh 3 bulan. Perjalanan saya, transformasi saya dalam Herbalife. Dan nama saya Fazli Adnan lah. Dalam saya join Herbalife dalam lebih kurang sekarang bulan ke-5. Alhamdulillah dalam bulan ke-3 tu saya boleh turun 30 kg lah. So saya daripada grup tuition kursus online, Ustaz Azman founder, di bawah coach Bamjai. Bamjai adalah classmate saya. Dan dia yang daripada dia yang memberikan inspirasi pada saya lah. So kalau saya lihat kepada perjalanan saya 30 kg tu bukan perjalanan yang senang. Bukan perjalanan yang mudah untuk kita turunkan berat. Kalau saya sendiri dalam 1 kilogram tu bagi saya, mustahil untuk saya turunkan 1 kilo. First saya register time tu saya dah fikir, betul ke boleh turun 1 kg. Ustaz Azman punya viral tu saya dah lihat sebelum ni lagi, betul ke dia ni? Ke buat operation, ke buat apa, ke viral, ke menipu, ke edit, ke apa. So dah banyak negatif dalam mind saya time tu. Dan ketika itu saya kata, waktu saya register November tu saya kata inilah masa saya untuk saya big why saya untuk saya berubah, untuk saya tukar minda saya, untuk saya betul-betul buat kali ni, betul-betul aku kena buat. Sebelum ni saya akan dengar, alah sekejap je Fazli ni, aku berjaya ni, kalau sekejap je, sebulan 2 minggu lepas ni dia bergemuk balik, dia makan balik. So itu yang saya kata support group yang coach ajar tadi tu sangat penting. Kenapa support group tu first adalah supaya kita tidak ke lautan Pasifik tu tadi. Kalau seorang-seorang saya ni, saya dulu asyik ke lautan je, makan, lepas tu azam setiap tahun berazam, kurus, beli baju saiz L kononnya. Sekarang waktu saya gemuk hari tu saya ada 6XL. Saya dah tak ada saiz untuk pakai style pun dah tak ada. So time tu saya dah rasa aku perlu buat something yang aku perlu ubah diri aku. So waktu tu memang saya dah tekad dah. Memang tekad saya 100%, memang saya follow 100% saya follow follow rapat-rapat. Saya punya coach, saya punya team, memang saya buat benda ni. Dan dalam bulan pertama alhamdulillah benda ni berjaya. Lebih kurang 11 kilo saya boleh turunkan berat saya. Bulan pertama November tu saya turunkan berat saya. Yang memang saya rasa perubahan yang sangat drastik. Dan waktu itu saya terus decide yang saya perlu teruskan. Tadi coach cakap 66 hari. So kita kena fokus minimum. So 30 hari pertama, kalau saya cakap bulan pertama tu, sebenarnya saya decide untuk keluar dah, quit. So stop. Kan saya kata tadi first week tu saya dah give up. Betul, tak boleh makan ni. Saya jenis yang suka makan. Kalau saya travel, saya memang suka makan. Saya outstation pun banyak, saya makan. Tapi bila result tu dah ada, bila kita bersabar, kita tekad dan tidak berubah, memang selepas bulan kedua, saya katakan Bamjai kata, okey, Bamjai, aku akan teruskan. Dan
Saya baru kenal apa itu booster, saya baru kenal apa itu detox. So time tu saya buat. Untuk booster je saya boleh turun dalam 11 kilo. 11 kilo dikira dalam 4 bulan yang terkini. So alhamdulillah saya percaya benda ni ada something, produk yang terbaik untuk saya bermujahadah. Yang penting tadi, pagi tadi punya tadabbur Quran, saya sangat tertarik dengan Ustaz Salahuddin punya sharing. Dekat itu, sebab itu yang saya buat juga. Kempen sihat, kempen saya untuk lillahi ta'ala, kerana Allah. Itu yang bila saya kata, okay, kalau betul lah perjalanan ini, saya perlu provekan diri saya. Saya perlu proven sukses kat diri saya. So itu yang saya lakukan dalam diri saya. Saya turun betul-betul. Saya buat dalam tempoh 3 bulan. Orang lain boleh, aku pun boleh. Saya memang buat betul-betul. Saya ikut meal plan. Saya kalau boleh tunjuk macam tadi Coach cakap, kita first saya cakap dalam diri saya, we need to enjoy, we need to happy what we do. Kita perlu happy, kita perlu gembira apa kita buat. Daripada saya tak berhenti masak, so saya boleh buat sendiri, saya ada meal plan saya sendiri. Okay, so memang saya berasal, tak nampak ada berasal saya 118 kilo. Okay, 118 kilo. Itu berasal saya, ya, saya ada gambar, saya akan share kejap gambar. Saya share gambar yang saya ada sebelum ni. Pengajaran, permintaan yang munasabah. Tapi awak tak penat pun nak mengalah. Menjadi kakak ni sama macam... Okay. Nampak Okay. So inilah saya sebelum ni, memang jenis suka makan, suka travel, suka ke mana-mana, hanya dengan makan saja life saya. Okay. Lepas tu so ini okay. Inilah saya sebelum ni. Okay, 118 kilo. Okay, ini saya sekarang. Oh, sorry. Okay, ni yang saya kata tu. So kita enjoy dengan apa yang kita buat. Meal plan, kalau awal bulan tu memang saya tak ikut meal plan. Saya tukar kepada kegembiraan apa yang saya buat. Saya happy dan saya enjoy. Saya lakukan benda-benda ni. Dan apa yang macam saya kata tadi, kita share je apa kita buat. Dan kawan-kawan sekeliling kita yang akan lihat, dia akan lihat kepada positif yang berlaku dalam diri kita. So yang dapur fast ni daripada kawan saya, dia hadiahkan kepada saya, dia tengok perubahan yang sangat positif dalam diri saya. Dia hadiahkan dapur fast ni pada saya. Dan daripada situ saya rasa ada something kepada masyarakat, kepada umat ataupun kepada kawan-kawan terdekat kita. So setiap hari saya akan buat menu ikut meal plan yang telah ditetapkan dalam program yang telah dikeluarkan. So saya akan pastikan yang saya buat tadi tu saya happy. Sebab itu adalah semangat saya untuk saya buat. So ini adalah plating yang saya buat. Saya sendiri pergi grocery, saya pergi shopping sendiri barang-barang makanan. So sebab saya rasa benda ni adalah something yang telah merubah kehidupan saya, yang telah merubah kepada berat saya yang sebelum ni 118, yang membuat saya lebih aktif dan lebih sihat. Okay. So dalam tempoh 3 bulan pertama, selepas saya dah ambil Herbalife tu, saya telah pergi ke Beacon Hospital untuk buat check up
kolesterol saya. Alhamdulillah kolesterol saya sebelum ni adalah 4 dalam 4 tinggi jumlah dia dalam 4. So saya cek hari itu dalam 2.9. So bulan 6 ni saya akan buat second check up selepas saya ambil Herbalife untuk saya lihat sendiri apa yang berlaku selepas daripada transformasi saya. So ini adalah serba sedikit tentang perjalanan sana. Gambar saya ini adalah bulan ketiga. Ini waktu saya pergi check up hari tu, saya pergi hospital, kawan saya just tangkap gambar saya, so saya share lah. So ini adalah diet food saya yang mana dah ditetapkan dalam TKO. So itulah yang berlaku dalam life saya. Okay, saya berpegang kepada prinsip 80% adalah makanan, 20% adalah exercise. Saya memang buat exercise setiap pagi pada bulan pertama, bulan kedua dan ketiga. Saya memang jenis yang suka cycling. Sampai hari ini saya masih buat aktiviti itu semua. Dan bulan Rejab saya banyak berpuasa. Ini saya dulu suka berjalan. Itulah saya. Okay, saya ke mana-mana saya akan cari makan. Okay, perubahan pada bulan November dah nampak perubahan dia berlaku. Okay. So inilah transformasi saya, big why saya. So kawan-kawan semua, sahabat yang dalam ni yang sedang berjuang untuk kurus, first, don't quit. Kita dah masuk dalam transformasi journey ni, kita dah masuk dalam game kita. Don't quit, teruskan. Hasil akan ada kalau kita teruskan. So ingat, percaya pada diri kita, cabaran itu adalah diri kita sendiri. Sebenarnya saya bukannya seorang yang gemuk sebelum ni. Kalau tengok gambar saya memang player volleyball. Yang hujung tu adalah saya sendiri. Memang saya asalnya kurus lah. Tapi disebabkan makanan Tak yang... nampak gambar. Tak nampak gambar? Tak nampak? Tak nampak dari tadi lagi. Oh. Nampak file. Dapat file je. Folder. Betul. Oh, ya ke? Okay. Banyak saya share tadi. Tak nampak? Okey, sekarang nampak? Nampak? Nampak Folder. 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 Folder je juga nampak. Nampak dalam folder. You can double click. Oh, double tick Tak boleh tak nampak. Tak nampak rasanya. Okay, like, double click kat gambar Abang Fad. Oh, double click kat gambar. Cuba share balik. Share balik. Nampak? Tak. Yes. Ni barulah. Nampak? Don't quit je. Nampak yang bump fast, don't quit. Okay, ini yang saya pegang lah daripada awal. Saya kata don't quit. Bila kita dah masuk dalam perjalanan untuk mujahadah sihat ni, kita teruskan. Don't quit, jangan berhenti. Okay, nampak ke? Gambar don't quit je. Cuba next. Gambar don't quit. Next. Ada? Tak ada. Ada juga. Don't quit je. Dia kena next session Don't quit. special special guest. Next. Ni apa? Okay, ni. Kalau kan saya lah sebelum ni saya pernah bagi talk pada tim TKO dengan Cikgu Siti. So tak apalah, tak apa. Next time mungkin saya boleh share lah perjalanan dia. Tapi apa yang saya kata, apa yang coach cakap tadi hari ni, kita kena ada support team, kita kena positif, kita kena pastikan apa yang coach nasihatkan tadi tu, kita ikut. Dan kita dan result akan dapat, insya-Allah. Benda tu hasil dia akan dapat. Kita buat kerja kita, Allah akan buat kerja Allah, dan kita terus berserah pada Allah. InsyaAllah benda tu akan berjaya turun. Bukan setakat 30 kilo, tapi kita boleh turun lebih daripada kalau kita berusaha dan betul-betul kita buat. InsyaAllah.
So saya rasa cukup Fast saya dah ambil untuk sharing. masa semua orang. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, thank you so much Bang Faz. Boleh tak bagi tepukan kepada Bang Faz? Thank you so much. Wow, best sangat kan sharing. Bayangkan tadi dia dapat tengok gambar kat kamera tu mana tu kan. Memang berbeza sangat-sangat. Bukan saja dia berbeza dari segi berat badan, tapi berbeza dari segi wajah kan. Bila kita amalkan pemakanan yang sihat, muka pun nampak lebih awet muda kan. Okay, so tadi apa yang saya dapat catch perkara yang penting apa cakap waktu 30 hari yang pertama memang rasa kan 30 hari pertama tu memang rasa macam apa tu tak macam-macam tak boleh makan dan Bang Faz suka makan kan, so memang rasa macam susahnya nak buat kan, rasa macam nak give up, tapi because of niat nak bantu orang lain kita tak teruskan. Okay, so kita kena ada niat. Bila kita nak turun berat badan tu apakah intention dan apakah niat kita. Kalau niat kita betul, niat kita baik, insyaAllah jadikan niat tu sebagai kita punya pushing factor. Okay, so yes, nanti kita boleh jemput Bang Faz special untuk sharing OBC Bang Faz yang host nanti kan. Boleh dengar banyak lagi story. Hari ni kita bagi teaser sikit-sikit. So boleh tak again kita cakap thank you so much Bang Faz. Thank you. Thank you Bang Faz. Kan sangat-sangat memberi inspirasi. Thank you. Ya, Alhamdulillah. So sangat-sangat memberi inspirasi kan. So that's why pentingnya ada support group. Bayangkan kalau kita diet seorang-seorang, mungkin kita tak jumpa result-result seperti Bang Faz kan. Kita tak dengar story-story seperti Bang Faz. Okay, so in order kita nak berjaya, kita kena belajar daripada orang yang dah berjaya. Okay, so Alhamdulillah, thank you so much semua 239 orang yang stay sampai habis kepada OBC kita ni. Kami sangat-sangat bersyukur dan kami harap sedikit penyampaian sharing kami hari ni dapat membantu anda, dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okay, so Faris saya cakap apa? Okay, so itu sahaja daripada kami. Thank you so much Bang Faz, thank you so much Kak Iyat dan thank you so much Diana, tolong hostkan, tolong co-host dan hostkan OBC. So Alhamdulillah, insyaAllah kita jumpa lagi. Thank you so much. Terima kasih. Bye.